Untuk lalu semangat kita pada pagi ini. Ini aku semakin berserah padamu Tuhan, penyesalan dan keladaan, suka dan duka, semua berserah. Semua serahkan dalam tanganmu, ku pasrahkan diriku kepadamu Tuhan, kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang menyenangkan serahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi. Saya yakin pagi ini Allah telah pun memasang tangannya kedua-duanya untuk mengalu-alukan anda semua datang ke pangkuannya, dan dia nak memeluk anda, dia nak memegang anda, dia nak memberkati anda. Percaya tak saudara dan saudari? Puji Tuhan kerana pagi ini engkau memilih untuk mendekati Tuhan sebagai permulaan untuk hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Bapa kami, kamilah anak kesayanganmu. Kami yakin Engkau sanggup memberikan segala berkat yang terbaik untuk kami. Dan biarlah pada pagi ini, apabila kami di dalam-Mu, Engkau juga di dalam kami. Dan biarlah kami penuh bererti dan berbuah dengan banyak kerana kami ada di dalam-Mu. Bapa, pada pagi ini, sekali lagi lah tunjukkanlah diri-Mu kepada kami, nyatakanlah sifat-Mu kepada kami, supaya kami lebih mengenali-Mu. Semakin mengenali-Mu, semakin kami bersuka cita. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, terima kasih kerana telah bersama dengan saya sepanjang minggu ini. Kita telah melihat Allah itu Allah yang memberkati. Allah itu Allah yang membentuk hidup. Allah itu Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Allah itu Allah yang melakukan mukjizat. Dan semalam kita lihat Allah itu Allah yang melampaui jangkaan manusia. Hari ini bila kita baca daripada Keluaran bab 6, kita akan nampak bahawa Allah itu Allah yang menjadi pengharapan manusia. Ya saudara-saudari, He is the hope. Dialah harapan kita dalam apa jua keadaan kita.
Terutamanya waktu kita putus asa, waktu kita murung, waktu kita down, waktu kita hilang daya dan sebagainya. Dialah harapan kita, dialah kita. Saudara dan saudari, semalam kita lihat orang Israel ditambahkan tekanan, ditambahkan kesulitan kerja mereka. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan Musa kata, oh ya Tuhan, macam engkau langsung tidak buat apa-apa untuk menolong mereka. Saudara dan saudari. Ya, setelah Musa berdoa sedemikian, Tuhan cakap dengan dia, tengoklah, kamu akan nampak bagaimana saya membebaskan kamu daripada Raja Firaun. Kamu akan nampak bagaimana saya bawa orang Mesir, orang Israel keluar daripada Mesir. Dan Allah menggunakan satu perenggan yang panjang daripada bab 5:24 sampai ke bab 6 ayat 7. Untuk menegaskan sekali lagi, berulangi apakah perjanjian Allah terhadap Abraham, terhadap Ishak, terhadap Yakub. Dan saudara-saudari, Musa menyampaikan perkara ini kepada umat Israel tentang perjanjian-perjanjian Allah selama ini. Lihat apa reaksi orang Israel. Bab 8. Ayat 8. Musa menyampaikan semua firman itu kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mahu mendengarkan kata-katanya kerana perhambaan yang kejam itu telah menyebabkan mereka putus asa. Ayo, neighborlah. Tak perlu lagi lah, ya sudah kami berkali-kali bukan sudah tidak dibebaskan, tapi tambah lagi kerja kami, berat lagi bekerja kami. Ayo, tak perlulah. Mereka putus asa sudah. Nah, saudara dan saudari, bila mereka putus asa, Tuhan sekali lagi menegaskan harapan kepada Musa di ayat 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap Raja Mesir dan katakan bahawa dia mesti membenarkan orang Israel meninggalkan negerinya. Tetapi bukan saja orang Israel yang putus asa. Ayat 11, Musa sendiri pun putus asa. Apa dia kata? Ayat 11, tetapi Musa menjawab, orang Israel sendiri pun tak mahu dengarkan kata-kataku. Apalagi Raja Mesir. Aku tidak pandai berkata-kata. Musa ini betul-betul saya rasa dia sudah murung, dia sudah down, dia sudah depresi. Ayah, orang sendiri pun tak dengar cakap saya, apatah lagi Raja Firaun. Siapa saya ini? Sekali lagi dia murung seperti sebelum dipanggil. Sebelum dia menyahut panggilan Tuhan. Sekali lagi dia kata, ayah, aku nak nemu utai, nak nemu cakokku. Saya tidak pandai berkata-kata. Nah, saudara dan saudari, kita boleh nampak waktu sekarang emosi ataupun keadaan Musa bersendirian, down, kurang yakin. Adakah kita juga pernah ataupun sedang menghadapi emosi yang sama dengan Musa? Berhadapan dengan pelbagai ketidaklancaran, berhadapan dengan pelbagai kegagalan, berkali-kali kegagalan, berhadapan dengan rintangan yang bertahap-tahap ataupun berperingkatan. Kita seolah-olah tidak berdaya lagi lah. Bola. Macam itukah? Adakah kita seperti, saya yakin Musa memang dia down, depresi dan betul-betul dia putus asa. Orang Israel putus asa. Musa sendiri pun putus asa. Nah, saudara dan saudari, apabila orang Israel dan Musa putus asa kerana apa yang berlaku di depan mata mereka gagal, menyedihkan, mengecewakan, menghampakan. Tapi Tuhan tidak menjawab soalan mereka. Dia tanya, bagaimana Raja Firaun boleh dengar saya? Tuhan tidak menjawab. Bagaimana Tuhan jawab? Tuhan kata di ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, beritahulah orang Israel dan Raja Mesir. Dia bukan jawab bagaimana Firaun akan dengar. Tidak. Dia akan kata, beritahulah orang Israel dan Raja Mesir bahawa aku telah memerintah engkau untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir.
Jawapan Tuhan ini betul-betul boleh mengubati emosi dan depresi Musa dan Harun sekarang. Tuhan mengingatkan mereka bahawa kalau kamu pakai formula manusia, ya, kalau ikut manusia memang nak boleh. Ikut manusia memang tidak mungkin. Ikut manusia memang gagal. Ikut manusia memang jalan buntu. Tak mungkin berjaya. Tapi dia ingatkan Musa bahawa jangan pakai formula manusia. Pakai formula saya sebagai Allah. Kerana saya yang memerintah engkau untuk memimpin orang Israel. Dengan pepatah lain, bukan kamu yang nak buat kerja ini. Tetapi saya yang suruh kamu mewakili saya lakukan kerja ini. Saya yang memberikan perintah ataupun saya memberikan mandat kepada kamu untuk melakukan. Kamu hanya pelaksana. Tetapi saya yang penentu. Saya yang menguasai. Jadi saudara dan saudari, apabila ditimpa dengan kegagalan, memang mata kita sudah kabur, hati kita pun sudah dingin, dan kita pun tak ada dan kita memang patah semangat dan rasa mau mengunduh dan mengaku kalah. Sudah betul tak? Musa pun hampir mengaku kalah, hampir berputus asa, hampir menyerah diri. Tapi Tuhan ingatkan dia, mata jangan tengok depan, jangan tengok kiri kanan. Kalau kamu tengok depan, kiri, kanan dan belakang, kamu akan kecewa. Kerana orang akan mengecewakan kamu. Persekitaran akan mengecewakan kamu. Tapi angkat kepala, mata kamu tengok ke atas. Melihat, memandang kepada saya kerana saya yang mengutus kamu. Saya yang memerintahkan kamu. Dan apatah lagi di ayat 5. Apa dia kata? Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu daripada perhambaan orang Mesir. Aku akan menggunakan kuasaku yang besar untuk menyelamatkan kamu dan untuk menjatuhkan hukuman berat ke atas bangsa Mesir. Dengan pepatah lain, Allah mengingatkan dia, jangan tengok orang, tapi tengok Allah. Jangan pakai formula manusia, kerana formula manusia memang gagal. Tapi pakai formula Allah. Apa formula Allah? Formula Allah bukan sahaja tindakan-tindakan yang difikirkan manusia, tetapi mesti tambah satu unsur, iaitu kekuatanku, kuasaku yang besar di ayat 5. Allah kata, aku akan menggunakan kuasaku yang besar untuk menyelamatkan kamu. The great power. Saudara dan saudari, ya, kalau kita tidak lihat Allah, kita hanya mengukur, menyukat menurut kemampuan diri. Memang tak mampu. Memang tak boleh. Tetapi kalau kita tambah masuk ataupun masukkan kuasa Allah yang besar, maka jawapan itu akan menjadi infinity. Jawapan itu akan menjadi jauh di luar jangkaan manusia. Amin. Nah, saudara dan saudari, hari ini saya tahu mungkin selepas MCO memang banyak gereja yang putus asa. Ada sebuah gereja BM pada awal tahun merancang untuk menghantar domba bergabung dengan gereja lain. Bermaksud gereja itu tidak perlu ada pelayanan BM lagi. Hantar ke gereja lain. Sebenarnya dengan pepatah lain, menutup pelayanan BM di gereja itu. Dan saudara dan saudari, kenapa? Dia kata, kerana lepas MCO tidak banyak orang yang datang. Hanya 3 orang, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 5 orang. Kecewa betul. Ya, kalau kita berada di keadaan macam itu, kita pun akan kecewa. Saya setuju perasaan sedih, kecewa dan bimbang itu. Tapi saudara dan saudari, saya pun menghadapi perkara yang sama di gereja saya. Apabila dulu muda-mudi yang begitu ramai, tapi setelah MCO sekarang yang datang muda-mudi kadang-kadang 7 orang, kadang-kadang 8 orang, kadang-kadang 10 orang. Begitu sikit. Dan mungkin kalau kita melihat persekitaran, kalau kita melihat orang, ya kita akan kecewa. Aduh, macam mana? How can it be? Macam mana boleh jadi sedemikian? Tapi saudara dan saudari, Tuhan ingatkan saya bahawa selama ini, kita lihat dari dulu sampai sekarang, kita pelayanan BM
Satu gereja di Trinity. Tidak banyak orang. Dari satu gereja kita tidak nampak masa depan itu. Mereka kurang kemampuan dan sebagainya. Tapi hari ini dari sebuah pelayanan BM boleh berkembang menjadi 28 buah pelayanan BM di bawah SCSC. Haleluya. Dan dulu kita nampak orang Iban, pelayanan BM memang tak ada duit, memang tidak mampu dan sebagainya. Tapi saudara dan saudari, hari ini kita pun nampak gereja SCSC sebenarnya 100 tahun yang lalu. Macam orang Iban, macam pelayanan BM sekarang. 100 tahun yang lalu, bila orang Fuchao dari China datang ke sini, mereka langsung miskin betul. Tetapi hari ini SCSC boleh dikatakan gereja yang kuat. Orang lain selalu kata, oh yo Methodist kaya, oh yo SCSC kaya. Bukan kerana betul-betul kita kaya, tapi kerana berkat Tuhan yang melimpahi kita. Amin. Dan kita yakin, walaupun sekarang kita nampak keadaan yang begitu miskin, begitu lemah, Tuhan ingatkan saya, apa yang Allah lakukan dalam sejarah, begitu juga akan Allah lakukan pada hari ini, bahkan jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada sebelum ini. Amin. Nah, saudara dan saudari, itulah kalau kita nampak hari ini selepas MCO, kita nampak walaupun gereja kita tidak ramai ataupun bukan semua yang kembali, tetapi orang yang betul-betul kembali itu, saya boleh katakan ada kerinduan untuk mencari Allah. Dengan kerinduan itu, mereka ada potensi untuk bertumbuh lebih sehat dan mempunyai asas yang lebih kukuh, lebih mantap lagi. Amin. Dan mereka boleh berjalan dengan lebih jauh lagi. Itu yang saya percaya. Jadi saudara dan saudari, jangan mata kita hanya tengok depan, jangan hanya tengok tepi ataupun belakang. Tapi pandanglah ke atas kerana Allah itu masih berkuasa, masih bekerja. Amin. Nah, saudara dan saudari, yang paling penting, Allah itu formulanya tidak sama. Dia mempunyai kuasa yang besar, infinity, yang tidak ada halangan. Saudara dan saudari, hari ini tak kira apa jua keadaan yang kamu hadapi. Kalau Anda sedang berputus asa, ataupun kalau Anda sedang kecewa, pandanglah Tuhan Yesus. Dan pandanglah kuasanya yang besar. Dan kita akan diberikan kekuatan, diteguhkan iman untuk terus mengikuti jejak Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, pada minggu ini kita sudah lihat dari Keluaran bab 1 sampai bab 6. Kalau kita seterusnya lihat bab-bab yang seterusnya, kita akan nampak betul. Walaupun sekarang belum nampak, tapi mungkin esok, mungkin lusa, kita akan nampak mukjizat yang lagi hebat. Dan pada penghujungnya, orang Israel, beberapa juta orang Israel berjaya dibawa keluar dari Mesir tanpa kehilangan satu nyawa pun dalam medan peperangan. Tidak ada. Saudara dan saudari, kita bersyukur. Tuhan itu Tuhan yang mulia. Tuhan itu Tuhan yang boleh diandalkan. Tuhan itu Tuhan yang boleh diharapkan. Tuhan itu Allah yang menjadi pengharapan manusia. Biarkanlah kita selalu memegang Dia. Pegang Dia dengan ketat-ketat. Jangan lepaskan tangan. Kerana Dialah harapan kita. Peganglah Dia asalkan Allah sepakatan dengan kita. Siapa lagi yang kita takutkan? Amin. Jadi saudara dan saudari, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu ada kemungkinan di dalamnya. Kerana Allah itu Allah yang menjadi pengharapan manusia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur. Walaupun dunia ini penuh dengan kesengsaraan, dunia ini penuh dengan masalah dan kesulitan, tetapi Engkaulah pengharapan untuk seluruh umat manusia, terutamanya untuk anak-anak-Mu semua Kristian. Pagi ini kami datang ke depan-Mu, kami mohon agar Engkau selalu bantu kami untuk memandang kepada-Mu, supaya kami diberikan kekuatan, diteguhkan iman, kerana Engkau mempunyai kuasa yang besar untuk mengatasi segala sesuatu. Bapa, bantulah kami, gereja-gereja di pasca MCO, pasca pandemik, teruskan diteguhkan iman untuk memandang kepada Allah, memandang kepada hala tuju yang betul, supaya kami diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan kami, untuk meneroka potensi yang baru di pasca MCO ini. Kami yakin tiada yang mustahil bagimu. Engkaulah harapan untuk seluruh umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin.
Tuhan berkati.